Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, berjumpa semula kita dalam pembelajaran pengetahuan agama Islam. Dan insya-Allah hari ini kita akan menyambung belajar mengenai zakat. Sebelum memulakan pembelajaran, baca arahan terlebih dahulu. Sediakan buku teks Dasar Pengajian Islam 4. Buka tajuk pelajaran. Baca doa sebelum belajar dan berikan sepenuh perhatian dalam pembelajaran. InsyaAllah objektif pembelajaran hari ini ialah di akhir pembelajaran nanti apa yang diharapkan kita akan dapat mengetahui yang pertama hikmat mengeluarkan zakat, yang kedua dapat menyebutkan atau sekurang-kurangnya mengingat berapakah asnaf zakat dan siapakah orang yang tidak layak menerima zakat. InsyaAllah dalam pembelajaran ini akan diterangkan mengenai yang pertama hikmah mengeluarkan zakat, yang kedua asnaf zakat, yang ketiga cara pembagian hasil zakat, yang keempat permasalahan dalam zakat, dan yang kelima golongan yang tidak berhak menerima zakat. Di antara hikmah mengeluarkan zakat ialah yang pertama, menghilangkan sifat bakhil dan tamak serta menanamkan sifat pemurah dan belas kasihan kepada orang-orang yang susah. Yang kedua, memelihara harta benda orang yang mengeluarkan zakat. Yang ketiga, dapat mengembirakan hati golongan fakir dan miskin. Yang keempat, mengingatkan orang-orang yang bernasib baik supaya bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpah kurnia-Nya. Kerana kekayaan dan kemewahan itu berpunca daripada Allah Subhanahu wa taala juga. Yang kelima, mengurangkan berlakunya kes-kes jenayah yang menyalahi undang-undang agama dan negara. Yang keenam, dapat menjalinkan tali persaudaraan di antara orang berharta dengan golongan fakir dan miskin. Seterusnya kita beralih mengenai berapakah asnaf zakat. Asnaf zakat yakni golongan orang-orang yang layak dan sah diberikan zakat, ada 8 golongan. Seperti mana yang disebutkan dalam firman Allah dalam surah At-Taubah ayat 60. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل فريضة من الله Wallahu alimun hakim. Sadaqallahul azim.
Mari kita perhatikan satu persatu tentang golongan asnaf zakat. Golongan asnaf fakir. Golongan asnaf fakir ialah orang-orang Islam yang papa, yang tidak mempunyai apa-apa pencarian atau harta, atau orang yang tidak boleh mengadakan setengah daripada keperluan untuk nafkahnya dan nafkah orang yang wajib ditanggungnya. Contoh, sebuah keluarga memerlukan keperluan sebanyak RM800 sebulan. Jika mereka tidak mempunyai pendapatan langsung atau mempunyai pendapatan tetapi kurang dari setengah daripada keperluan keluarga, yaitu 400, maka mereka adalah dikira fakir. Yang kedua adalah golongan asnaf miskin. Golongan ini adalah orang-orang Islam yang mempunyai sedikit harta atau apa-apa pencarian, tetapi pendapatannya cuma lebih separuh daripada keperluan nafkahnya dan orang yang wajib ditanggungnya. Contoh, sebuah keluarga memerlukan keperluan sebanyak RM800 sebulan. Jika mereka mempunyai pendapatan hanya lebih dari setengah daripada keperluan keluarga, tetapi tidak mencukupi keperluan sebulan, yaitu sebanyak RM800, maka mereka adalah dikira miskin. Golongan yang ketiga ialah golongan asnaf amil. Amil ialah penerima atau pemungut zakat harta atau zakat fitrah yang dilantik oleh setiap negeri. Golongan yang keempat adalah golongan asnaf mu'allaf. Golongan ini adalah orang yang baru memeluk agama Islam dan imannya masih lemah. Golongan yang seterusnya adalah golongan asnaf ar-riqab. Golongan asnaf ar-riqab ialah hamba yang dikehendaki membayar sejumlah wang yang dituntut oleh tuannya sebelum dibebaskan. Mereka ini juga dinamakan hamba muqaddam. Golongan yang keenam adalah golongan asnaf al-gharimin. Mereka adalah orang-orang Islam yang berhutang secara yang diluluskan oleh hukum syarak. Ciri-cirinya ialah mereka tidak mempunyai sumber keuangan untuk menyelesaikan hutang. Mereka berhutang untuk perkara asasi dan menepati hukum syarak. Golongan yang ketujuh adalah golongan asnaf fi sabilillah. Terdapat beberapa pendapat ulama-ulama mengenai maksud perkataan fi sabilillah. Antaranya ialah, menurut mazhab Syafi'i, fi sabilillah ialah pejuang-pejuang Islam yang sukarela, yang tidak mendapat sebarang upah untuk menegakkan agama Islam. Manakala pendapat yang lain pula mentafsirkan mereka adalah orang-orang yang hendak menunaikan fardu haji tetapi kekurangan belanja. Mereka adalah orang yang menuntut ilmu pengetahuan yang berguna dan berfaedah untuk diri sendiri dan masyarakat, dan mereka adalah yang mempunyai pekerjaan yang berkewajiban yang diredai oleh Allah Ta'ala, contoh membina masjid, hospital, rumah untuk anak-anak yatim dan sebagainya. Dan golongan yang terakhir ialah golongan yang ke-8, golongan asnaf ibnu sabil.
Mereka ialah orang-orang Islam yang merantau atau orang yang akan merantau dengan tujuan yang harus pada syarak, yang berkehendakkan pertolongan. Mereka juga tidak mempunyai harta atau hartanya tidak mencukupi untuk meneruskan perjalanannya. Seterusnya ialah penerangan cara pembahagian hasil zakat. Semua hasil pungutan zakat wajib dibahagi kepada 8 golongan asnaf atau golongan yang disebutkan sebelumnya. Jika yang membahagikan zakat itu ialah tuan punya harta atau wakilnya, maka amil tidak mendapat bahagian zakat dan hendaklah dibahagikan kepada bahagian yang lain kalau ada semuanya. Sekiranya tidak terdapat sesuatu golongan dalam sesebuah negeri itu, seperti ar-riqab, al-gharimin, ibnu sabil dan sebagainya, maka hendaklah dibahagikan pada golongan yang ada sahaja. Jika sekiranya terdapat golongan yang tertinggal dari menerima hasil zakat, maka hendaklah dibahagikan hasil zakat itu kepada mereka. Pembahagian hasil zakat hendaklah diberikan kepada sekurang-kurangnya 3 orang daripada setiap golongan. Sering berlaku permasalahan dalam cara pembahagian zakat. Di antaranya, yang pertama, memindahkan hasil zakat. Hasil pungutan zakat tidak boleh dipindahkan dari sebuah negeri ke sebuah negeri yang lain. Ianya wajib dibahagikan kepada semua asnaf di dalam negeri di tempat harta itu berada. Kecuali jika tiada asnaf, maka bolehlah hasil zakat itu dipindahkan ke negeri yang lain. Sekiranya seseorang itu berada di sebuah negeri dan hartanya ada di negeri yang lain, maka wajib ia mengeluarkan zakat di negeri tempat harta itu berada. Jika sebahagian hartanya ada di sebuah negeri dan sebahagian yang lain ada di negeri yang lain, maka hendaklah dia mengeluarkan zakat bagi kesemua hartanya itu di negeri tempat ia berada. Yang kedua, tersalah membahagikan hasil zakat. Jika seseorang itu tersalah membahagikan hasil zakat kepada orang-orang yang tidak layak menerima dan bukan termasuk dalam asnaf zakat, adalah hukumnya tidak sah dan hendaklah ia mengeluarkannya sekali lagi kepada orang yang layak menerimanya. Siapakah golongan orang yang tidak berhak menerima zakat itu? Orang-orang yang tidak berhak menerima hasil zakat itu ialah: yang pertama, orang-orang yang bukan beragama Islam. Yang kedua, orang-orang Arab daripada keturunan Bani Hashim dan Bani Abdul Muttalib. Yang ketiga, orang yang wajib ditanggung nafkahnya oleh orang yang mengeluarkan zakatnya, seperti istri, ibu bapa, dan anak cucu yang ditanggungnya. Perlu diketahui, istri yang kaya boleh memberi zakatnya kepada suaminya yang miskin
dan juga kepada kaum kerabatnya yang tidak wajib diberi sara hidup mereka. Yang keempat, hamba, yakni selain hamba mukattab. Dan yang kelima, orang yang mempunyai harta atau mempunyai pekerjaan yang mencukupi untuk memenuhi keperluan hidupnya. Alhamdulillah, selesai pembelajaran kita mengenai zakat dalam yang pertama, hikmat mengeluarkan zakat. Yang kedua, asnaf atau golongan yang berhak menerima zakat. Yang ketiga, cara pembahagian hasil zakat. Yang keempat, permasalahan dalam pembahagian zakat. Dan yang terakhir, golongan yang tidak berhak menerima zakat. Insya Allah kita akan berjumpa di dalam penerangan akan datang. Semoga mendapat manfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.